Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita bersama dalam kuliah Anjuran Nur Islam Academy, yang mana kita telah pun selesai membicarakan berkenaan dengan buku Petunjuk Nabawi bagi Hati, Petunjuk Nabawi bagi Jiwa, Al-Hadiyun Nabawi fil Raqaiq, yang ditulis oleh guru saya sendiri iaitu Profesor Dr. Sharaf Al-Qudah. InsyaAllah hari ini kita nak bermula dengan kitab yang baru, ya, yang mana kita nak bermula dengan kitab, kita nak mula baca hari ini kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Arifi, seorang ulama daripada Arab Saudi, yang mana kitab dia ni diberi tajuk Nihayatul Alam. Sekejap saya paparkan dulu. Kitab dia ni ialah kitab Nihayatul Alam, Khutwat ilal Malik Azza wa Jal, pengakhiran bagi alam, yang merupakan langkah-langkah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab yang kita akan baca ini berbahasa Arab. Saya pun tak tahu pada waktu saya mencadangkan buku ni kepada Kak Lin kita, saya pun tak tahu kitab ni ada terjemahan ke tidak dalam bahasa Melayu. Tetapi setelah disemak, rupanya kitab ni memang ada, sudah pun diterjemah dalam bahasa Melayu. Sekejap, ada yang kata saya punya suara tak berapa okey. Saya tengok suara saya dah setting dah mikrofon yang okey. Jadi mungkin tuan punya speaker lah kena bagi kuat sikit. Sebab saya punya ni dah okey dah. Ya, baik. InsyaAllah kita akan guna buku ni, yang mana buku ni telah pun diterjemah dalam bahasa Melayu. Jadi kalau siapa-siapa yang nak mendapatkan buku ni, ya, boleh menghubungi saudara Hadi Akmal kita lah. Saudara Hadi Akmal ada di Facebook. Type aja Hadi Akmal, insya-Allah nanti akan keluar nama dia. Yang mana dia ni memang kerja dia jual buku lah. Jadi tuan-tuan boleh order daripada dia buku, ya, Nihayatul Alam. Ataupun dalam bahasa Melayu buku ni dipanggil, kejap saya ada tanya dia. Ya. Sekejap. Saya tanya dia petang tadi, dia kata memang adalah buku ni. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan, tajuk bahasa Melayu dia adalah Berakhirnya Dunia Ini. Jadi sekejap saya copy dia punya message ni, ataupun saya copy dia punya link ni, supaya tuan-tuan boleh klik aja dekat Shopee, boleh dapatkan. Harga dia RM55, hard cover lah. Hard cover. Tu.
Ya, tuan-tuan boleh dapatkan. Oh, sorry. Sekejap okey. Saya dah bagi dah link dia. Saya tak ada apa-apa kepentingan ni. Saya tak ada ambil untung apa. Sekadar nak mengajar kitab ni saja. Sebab kita melihat di zaman ni ramai orang nak bercakap berkenaan dengan isu petanda kiamat ni. Terutamanya apabila ramai orang dikurung waktu PKP dulu. Dah tak ada buat apa sangat, dah kena kurung dalam rumah. Jadi semua benda nak dikaitkan dengan konspirasi Dajjal. Semua benda nak dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman. Mengaitkan sesuatu peristiwa yang berlaku dengan hadis yang menceritakan tentang petanda kiamat ni bukanlah satu kesalahan. Tetapi setiap kali kita nak mengaitkan sesuatu peristiwa yang berlaku di zaman ini dengan apa-apa yang ada di dalam dalil syar'i, perlu ada disiplinnya. Kerana Islam ini bukan satu agama yang cacah merbah. Islam merupakan satu agama yang bersistematik. Sebab itu nak memahami Quran dan Sunnah pun perlu ada disiplin. InsyaAllah tuan-tuan, buku saya kempen hari ni kan. Buku saya pun insyaAllah akan keluar bagaimana memahami hadis Nabi SAW. InsyaAllah bulan 1 ni akan keluar. Ini saya panggil buku PKP lah. Memang saya tulis waktu PKP kali pertama dulu. Yang mana buku ni menghuraikan kepada kita macam mana cara ulama, apa proses para ulama nak memahami sesebuah hadis dan apakah disiplinnya. Jadi saya tulis buku ni, mudah-mudahan buku ni dapat memberikan panduan kepada masyarakat berkenaan dengan macam mana para ulama ni berinteraksi dengan hadis untuk memahaminya dengan pemahaman yang tepat, dengan pemahaman yang betul. So buku yang kita akan guna ni buku Nihayatul Alam, telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, alhamdulillah. Siapa yang nak beli boleh beli pada hadilah kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, insya-Allah kita akan buka kuliah ni dengan mukadimah dulu sebelum tuan-tuan dan puan-puan beli kitab. Dan ini adalah kuliah terakhir kita untuk tahun 2021, yang mana Nur Islam Academy insya-Allah akan berikan tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita pada malam ini dan malam-malam sebelum ini, setiap minggu kita bersiaran tidak berhenti. Ya, sepanjang PKP, sepanjang tak PKP, kita tak ada berhenti. Kita tak ada cuti, melainkan kalau dalam keadaan yang terdesak sangat, maka Nur Islam Academy berkenan untuk memberikan kita semua cuti. Cuti, kita panggil cuti semester lah, semester break. InsyaAllah kita akan bercuti sepanjang bulan 12 ni, dan kita akan sambung semula kelas kita pada bulan Januari. Jadi mungkin ada yang nak pergi bercuti, ada yang nak pergi, orang kata apa, bawa keluarga untuk berlibur, vacation dan sebagainya. Jadi bulan 12 ni tak perlu risaulah pasal kelas. InsyaAllah kita bercuti seketika sebelum kita mula balik pada bulan Januari nanti, insyaAllah. Baik. Saya sebelum kita membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Arifi ni, ya, saya nak juga bagi tahu kepada kita semua, saya nak berikan sedikit mukaddimah. Ya, saya nak berikan sedikit mukaddimah berkenaan dengan hadis fitan ataupun hadis mubasyirat. Dia bila kita sebut tentang petanda kiamat ataupun peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman, para ulama akan menamakan dia sebagai hadis fitan wal mubasyirat. Hadis yang mengandungi fitan ataupun dalam plural kepada fitnah, dan juga hadis yang berkaitan dengan mubasyirat. Apa itu fitan dan apa itu mubasyirat? Dari sudut bahasa, bila kita sebut fitan, dia plural kepada perkataan fitnah. Bila kita sebut fitnah, apa maksud fitnah? Fitnah dalam bahasa Arab bukan fitnah dalam bahasa Melayu. Fitnah dalam bahasa Melayu maksudnya tuduh orang. Fitnah dalam bahasa Melayu maksudnya tuduh orang. Tetapi fitnah dalam bahasa Arab bermaksud bala bencana. Bencana yang turun kepada manusia. Kufur pun, kekufuran pun dikira sebagai fitan, syirik dikira sebagai fitan, bala bencana yang turun di akhir zaman, Dajjal, maksiat yang berleluasa juga dinamakan sebagai fitan. Dan mubasyirat, ya, dan mubasyirat, yang mana mubasyirat merupakan hadis yang berkaitan dengan
yang berkaitan dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang kemenangan Islam di akhir zaman. Yang mana kalau kita tengok di dalam hadis-hadis yang menjadi petanda kiamat, ya, bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang peristiwa yang menakutkan umat. Ya. Bukan hanya peristiwa yang menjadikan umat ini berada dalam keadaan kesukaran ataupun kesusahan. Bukan hanya perang. Tetapi di sana ada hadis-hadis yang mengembirakan umat Islam. Umpamanya hadis berkenaan dengan Imam Mahdi. Umpamanya hadis yang berkenaan dengan Nabi Isa. Umpamanya hadis yang berkenaan dengan pembukaan Konstantinopel. Ini semua merupakan hadis yang memberikan berita gembira kepada umat Islam. Ya. Ini merupakan perkara yang juga kita kena imani. Jadi bila kita sebut tentang hadis fitan dan hadis mubasyirat, ia adalah ataupun dalil-dalil yang memberitahu kepada kita tentang peristiwa yang bakal berlaku kepada dunia bermula daripada perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi sehinggalah dunia ini kiamat. Dan berita-berita ini ataupun dalil-dalil ini mengandungi berita-berita tentang bencana dan berita-berita yang berkaitan dengan perkara yang mengembirakan umat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kenapa kita perlu percaya kepada hadis akhir zaman ni? Kenapa kita perlu tahu tentang hadis akhir zaman ni? Kenapa kita kena tahu? Kenapa kita kena ambil tahu? Pertamanya kerana kita beriman dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat ini sebagai salah satu daripada rukun-rukun iman kita. Seperti mana yang kita semua tahu di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana Umar kata, baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa-asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni 'anil iman. Umar kata, ketika mana kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih. Tiba-tiba muncul satu orang lelaki yang pakaian putih, rambut tersangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat pada bajunya itu kesan-kesan permusafiran. Peliklah. Dia ni bukan musafir, tapi tak ada orang pun yang kenal dia. Wala ya'rifuhu minna ahad. Kan? Kemudian dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melagakan lutut dia dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bagi tahu, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia letakkan tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut sebahagian riwayat. Dia letakkan kedua tangan dia di atas paha Nabi. Kemudian dia kata, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, bagi tahu saya tentang iman. Itu salah satu daripada soalan yang dia tanya. Dia tanya berkenaan dengan Islam, dia tanya berkenaan dengan iman, dia tanya berkenaan dengan ihsan. Dia tanya berkenaan dengan iman. Nabi kata, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Kama qala. Yang bermaksud iman ini ialah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat, dan juga kepada qada dan qadar, baik dan buruknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. So ini di antara perkara yang disebut oleh Jibril, yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kita kena percaya. Dan di antara sifat pengasihnya Allah Azza wa Jalla kepada umatnya, dijadikan tanda kiamat ini ada ketika mana ia hampir.
Maksudnya Allah Ta'ala jadikan hari kiamat ni sebagai rahsia. Tak ada siapa pun tahu bila dia akan berlaku. Hari kiamat tu sendiri wajib dipercayai. Bila kiamat tu akan muncul? Yang ni Allah Ta'ala jadikan rahsia. Baghtah. Dia akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada siapa pun yang tahu bila akan berlakunya kiamat secara spesifik. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, wa akhbirni anis saah, dalam hadis yang sama, hadis Umar, Jibril tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahu saya bila akan berlakunya kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu berbanding orang yang bertanya. Maksudnya, kalau orang yang bertanya itu adalah pun tak tahu, orang yang bertanya itu pun tak ada pengetahuan berkenaan dengan bila akan hadirnya kiamat, maka orang yang ditanya ni tak juga tahu. Ya, taklah juga tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kiamat tak diketahui bila. Tetapi Allah Azza wa Jal beritahu kepada kita, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jal untuk memberitahu kepada kita bila kiamat ni hampir berlaku. Walaupun kita tak tahu bila dia berlaku secara spesifik, tapi tanda-tanda yang menunjukkan hampirnya berlaku tu ada. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita bersedia. Jadi keimanan kepada akhirat, keimanan kepada hari kiamat menyebabkan kita kena percaya kepada tanda-tanda ataupun peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku sebelum datangnya hari pembalasan tersebut. Oleh kerana itu para ulama menulis kitab. Oleh itu para ulama menyusun kitab-kitab mereka, dan ada bab-bab yang dipanggil sebagai babul fitan ataupun kitabul fitan. Begitu juga ada di kalangan ulama yang menulis buku yang khas berkenaan dengan fitan. Seperti mana Imam Ibn Kathir, seperti mana Nu'aim bin orang kata apa? Kitabul Fitan, karya Nu'aim, karya saya lupa nama penuh dia, Nu'aim bin Hamad pun tak silap. Yang mana dia menulis kitab Al-Fitan. Dia menulis kitab Fitan sebab penting. Nu'aim bin Hamad, Nu'aim bin Hamad menulis kitab Al-Fitan. Cuma dalam kitab Nu'aim ni kena hati-hati sikit lah, kerana tak semua dalam tu hadis-hadis yang sahih. Banyak juga hadis yang tidak sahih, banyak juga hadis yang mungkar dan terlalu lemah yang berada dalam kitab Al-Fitan karya Nu'aim bin Hamad tersebut. Jadi itu sebab kita perlu untuk bincangkan berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman ini. Baik, para ulama berbincang tentang hikmah. Apakah hikmah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita berkenaan dengan hadis-hadis yang akan berlaku sebelum daripada kiamat ini. Para ulama berbahas tentang hikmahnya. Yang pertama sekali, nak menguatkan keimanan kita kepada hari kiamat. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, duduk dalam dunia ni penuh dengan kenikmatan yang pelbagai. Kadang-kadang nikmat dalam dunia ni menjadikan kita hampir-hampir lupa. Walaupun kita beriman pada hari akhirat, tetapi ingatan kita kepada akhirat tu kadang-kadang tidak sekuat mana. Jadi bila turunnya peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, bila berlakunya peristiwa-peristiwa yang akan trigger minda kita untuk percaya kepada hari akhirat, untuk percaya bahawasanya hari akhirat ni hampir tiba, maka dalam keadaan tu ia menguatkan keimanan kita kepada hari kiamat ni memang betul-betul akan berlaku. Dan ia juga merupakan salah satu daripada cabang-cabang akidah. Cabang-cabang akidah ni banyak. Beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain, beriman kepada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah, beriman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Tapi dalam banyak-banyak keimanan tu, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada akan ada tanda-tanda dan akan ada tanda-tanda yang menunjukkan hampir berlakunya kiamat tu pun ada. Ia salah satu daripada cabang ilmu akidah
yang perlu untuk diketahui oleh orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, menguatkan akidah orang Islam untuk percaya bahawasanya tidak ada ruang bagi orang Islam ni untuk menang dan untuk berjaya dan bahagia di hari akhirat, melainkan mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita percaya hari kiamat ni tuan-tuan merupakan hari pembalasan. Sebab itu dalam surah Fatihah pun kita baca Maliki Yaumiddin. Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Apa maksud hari pembalasan? Hari pembalasan ni ialah hari di mana setiap orang akan diberikan ganjaran sesuai, selaras, setanding dan setimpal dengan apa yang dia lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang mengamalkan kebaikan seberat zarah akan dia lihat di hari kiamat. Sesiapa yang mengamalkan kejahatan seberat zarah dia akan lihat. Setiap daripada amalan itu akan dihitung. Jadi bila sampai pada satu ketika kita beriman kepada hari akhirat dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya akan berlaku peristiwa-peristiwa yang akan menggugat keamanan orang Islam. Orang Islam akan berperang dengan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam akan bersatu mengerumuni orang-orang Islam seperti mana yang disebutkan di dalam hadis tada'a alaikumul umamu, akan berlaku di mana umat-umat akan mengerumuni kamu kama tada'al akalatu ila qis'atiha, seperti mana seperti mana orang yang makan mengerumuni bekas makanan mereka. Umat Islam lemah. Apa yang berlaku di Palestin, kita semua sedih. Kan? Kita semua sedih apa yang berlaku di Gaza. Orang di Gaza dibunuh, tanah mereka di Baitul Maqdis dirampas, rumah mereka dirampas. Orang Islam sedih. Orang Islam ramai tapi tak boleh buat apa. Pada ketika itulah kita hanya mengharapkan, bila kita baca hadis-hadis akhir zaman ni, ia akan menimbulkan satu perasaan. Perasaan macam mana? Perasaan mengharapkan hanya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita tengok orang-orang Palestin tuan-tuan, kita tak boleh bayang bagaimana mereka ini begitu kuat, begitu bersungguh, begitu orang kata apa, sumud, begitu bertahan walaupun bunyi bom, walaupun bunyi senjata api itu dekat dengan telinga mereka, tetapi mereka bertahan. Mereka tak keluar daripada Gaza. Mereka mempertahankan tanah mereka. Mereka mempertahankan bumi mereka. Mereka mempertahankan agama mereka. Sebab apa? Sebab mereka percaya ini semua pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sememangnya orang Islam ini akan berperang dengan orang Yahudi dan Allah Azza wa Jalla satu hari nanti akan memberikan bantuan kepada orang-orang Islam. Keimanan bahawasanya Allah akan memberikan bantuan datang daripada hadis-hadis yang dibaca berkaitan dengan akhir zaman. Dan hadis-hadis akhir zaman ni juga akan memberikan kita satu pengajaran. Pengajaran yang sangat penting. Apa dia? Bahawasanya apa yang berlaku, kerosakan yang berlaku dalam dunia ni kebanyakannya adalah disebabkan oleh kerana kerosakan yang dilakukan oleh tangan manusia sendiri. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis. Anas mengatakan, inni la uhaddithannakum bihadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithuhu ahadun ghairi fa inna min asyrati as-sa'ah ay yurfa'al 'ilm wa yadhharal jahl wa yakthura syurbul khamar wa yakthura az-zina wa yaqilla ar-rijal wa takthura an-nisa hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid atau kama qala hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, yang bermaksud
sungguh-sungguh aku akan, kata Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik ni khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh aku akan membacakan kepada kamu satu hadis yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang sebelum, yang mana seorang pun daripada kalangan kamu selain daripada aku tak boleh nak baca hadis ni kepada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya bukan Anas seorang je dengar pada Nabi, tapi zaman tu zaman di mana para sahabat dah tak ada. Dah wafat belaka dah. Ya. Pada zaman tu para sahabat dah tak ramai dah. Sebab Anas ni di antara sahabat yang muda, di antara sahabat yang lewat meninggal dunia. Jadi dia kata pada anak murid dia, tak ada orang lain yang boleh sebut hadis ni selain daripada aku, kerana mereka semua dah wafat dah. Kan? Itu maksud Anas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min asyratis saah, di antara petanda-petanda kiamat itu ialah apabila ilmu terangkat. Ilmu terangkat. Ilmu apa yang terangkat, Ustaz? Kalau macam tu, kalau yang dimaksudkan itu ilmu secara umum, Ustaz, lambat lagi nak kiamat. Sebab apa? Sebab kita di zaman kemuncak ilmu, Ustaz. Zaman dulu ni, kita tak ada ilmu yang banyak berkenaan dengan teknologi. Hari ni kita ada ilmu banyak. Macam-macam kita dapat tahu. Oh, dah hilang pula dah. Sekejap, tuan-tuan. Kamera saya problem. Okey. Macam-macam kita dapat tahu. Macam-macam kita dapat tahu berkenaan dengan ilmu sains ni. Dulu nak bercakap dengan orang perlu berbalas surat. Hari ni tak perlu. Boleh buat orang kata apa, video call lagi. Walaupun orang tu tak ada dekat dengan kita, berada di negara lain umpamanya, kan. Jadi macam-macam ilmu yang berkaitan dengan saintifik, berkaitan dengan sains, berkaitan dengan teknologi ni dah maju dah. Kita katakan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ialah diangkatnya ilmu berkaitan dengan agama. Ilmu berkaitan dengan agama diangkat. Sebab tu tuan-tuan, jangan heran di akhir-akhir zaman ni, ya, orang lebih suka dengar benda yang bohong. Di akhir-akhir zaman ni orang suka dengar benda yang menipu. Dibuktikan dah menipu, tapi orang suka dengar. Hadis palsu, orang suka dengar. Kan? Sebab tu orang suka banding kuliah agama yang baca kuliah agama yang ratusan orang dengan kuliah membohong ribuan orang umpamanya, kan. Kita jangan heran. Sebab apa? Sebab di Indonesia ada satu video orang tunjuk kat saya. Dia 2 jam duduk depan kamera tak ada buat apa, diam aja. Juta orang tengok. Kuliah agama tak apa ramai sangat. Sebab apa? Sebab mungkin kuliah agama ni orang tak apa suka nak dengar, kan. Sebab bila dengar kuliah agama yang qala Allah wa qala Rasul ni, Allah berfirman, Nabi bersabda ni, mungkin berat sikitlah. Kita nak hadam, kan. Tapi nak katanya ilmu tu terangkat. Ilmu berkaitan dengan agama tu terangkat. Sebab apa? Buktinya bila ilmu ni terangkat, kejahilan terhadap ilmu ni berleluasa. Bila kejahilan terhadap ilmu agama itu berleluasa, maka ramailah orang minum arak. Ilmu apa yang boleh halang orang minum arak? Adakah ilmu perubatan? Tak. Kadang-kadang ada juga orang perubatan, kalau kita tengok di barat, yang bukan Islam ni, doktor juga, tapi tonggang-tonggang juga. Kan? Yang menghalang orang daripada minum arak ni adalah ilmu agama. Iman yang menghalang orang daripada minum arak kerana ia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi kata akan banyak perlakuan zina. Dah bila banyak minum arak, zina akan berluasa. Sebab apa? Sebab arak tu sendiri adalah ummul khaba'ith. Ibu segala maksiat, ibu segala keburukan dan kerosakan. Maka Nabi SAW cerita benda ni kat kita. Nak bagi tahu apa dia? Kerosakan yang berlaku di akhir zaman ni sebahagiannya adalah disebabkan oleh maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita kena jauhkan diri daripada maksiat lah. Ya, kita kena jauhkan diri, dan ia memberikan semangat kepada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Dan kita juga nak bezakan di antara
dengan membaca hadis-hadis akhir zaman ni, kita mampu untuk bezakan yang mana satu takdir yang tidak ada pilihan untuk kita ubah, tak ada pilihan, tak ada ruang untuk kita ubah, dan satu lagi ada kemampuan untuk kita ubah. Ya. Kerosakan yang berlaku di akhir zaman ni dahsyat. Tapi bukan semuanya berlaku tanpa pilihan manusia. Sebahagiannya berlaku disebabkan oleh kerosakan tangan-tangan manusia sendiri yang pilih untuk merosakkan alam. Tapi ada juga takdir yang Allah Ta'ala tak bagi kita pilih lah. Umpamanya matahari naik daripada barat. Yang ni kita tak boleh pilih. Ini takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dengan banyaknya maksiat, zina berleluasa, minum arak berleluasa, ini pilihan manusia. Ini bukan satu takdir yang Allah Ta'ala tak bagi kita pilih untuk kita ubah. Bukan begitu. Kan? Sebab kadang-kadang ada orang dia salah faham. Bila dia tengok akhir zaman, ramai orang minum arak, ramai orang tak salat, ramai orang melakukan zina, dia pun kata, tak apalah, dah Nabi cakap macam tu, jadi kita pun kena sama-sama buatlah baru kita beriman dengan hadis Nabi tu, sebab Nabi pun janji akan muncul. Jawapannya tak, ini kepahaman yang salah. Bila Nabi SAW menceritakan tentang hadis-hadis akhir zaman, kerosakan yang bakal berlaku di akhir zaman, bukan bermakna Nabi SAW suruh kita join kerosakan tu. Tetapi Nabi nak bagi tahu, maksiat yang dilakukan oleh kamu itu adalah petanda sahaja. Yang menunjukkan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu, kerosakan dilakukan oleh manusia itu adalah petanda bahawasanya kiamat hampir tiba. Tapi orang yang baik, adakah mereka perlu untuk orang kata apa, join sekali? Tidak. Ya, tidak. Yang mana kita perlu berusaha untuk mengubah. InsyaAllah kita akan tengok dalam poin yang berikutnya, iaitu kita baru poin yang pertama, iaitu menguatkan keimanan kita berkaitan dengan hari kiamat. Yang kedua, hadis-hadis akhir zaman yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis-hadis membuktikan kepada kita berkenaan dengan benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarnya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kan? Manusia ni bukan semua beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kufur dengan Nabi Muhammad. Jadi apa di antara bukti yang menunjukkan Nabi Muhammad ni memang Rasulullah? Kan ada di kalangan manusia dia percaya dengan semua nabi. Semua nabi sebelum-sebelum ni dia percaya, kecuali Nabi Muhammad dia tak percaya. Siapa dia? Golongan Kristian. Dia percaya kepada Nabi Ibrahim, dia percaya kepada Nabi Nuh, dia percaya kepada Nabi Adam, dia percaya kepada Nabi Musa, dia percaya Nabi Isa, tapi Nabi Isa tu dia angkat lebih sikitlah, dia kata anak Tuhan, Son of God. Dia tak percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai the last messenger of Allah, sebagai Rasul yang terakhir. Dia tak percaya Quran sebagai the last testament. Dia percaya Old Testament and New Testament. Dia perlu percaya satu lagi, the last testament, iaitu Quran. Tapi dia tak percaya. Dia tak percaya, apa jadi pada dia? Kufur. Apakah bukti yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang benar-benar nabi? Buktinya adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perlu disemak untuk dilihat kebenarannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hadis-hadis yang berkaitan dengan mukjizat saintifik. Apa hadis yang berkaitan dengan mukjizat saintifik? Nabi menyebutkan tentang mudrah, Nabi menyebutkan tentang alaqah. Nabi membawa Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan alam yang dibuktikan betul 1400 tahun lepas dibawakan oleh Nabi SAW. Nabi sebut tentang alaqah. Alaqah ni saya hurai dah dulu. Lintah. Nabi kata alaqah ni sebagai proses janin. Sebelum menjadi bayi, dia jadi alaqah dulu, lintah. Memang bentuk macam lintah, sifat macam lintah, sedut orang kata apa, zat daripada plasenta ibu dia. Nabi tahu mana benda ni. Kerana zaman Nabi mana ada alat-alat perubatan yang canggih, yang moden, tak tahu. Kita kata Nabi tahu melalui pencipta manusia dan pencipta alam, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Nabi terima wahyu, maka sebab tu Nabi sebut. Dan juga di antara kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah melalui hadis-hadis fitan ni. Nabi sebut 1400 tahun dulu.
Tiba-tiba ribuan tahun lepas tu, ratusan tahun lepas tu berlaku seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Ini merupakan salah satu daripada keajaiban yang orang tidak ada ruang lain melainkan dia mesti percaya betul lah Muhammad ni bawa benda betul lah. Sebab apa? Sebab dia cakap benda yang betul. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak berlaku seperti mana yang dia sebut. Ini bukan ramalan. Kalau ramalan, mungkin satu dua je betul. Tapi yang ni bukan ramalan, ni betul-betul jadi seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis. Kita akan jumpa hadis ni nanti bila kita baca kitab nanti insya-Allah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anhara." Tidak akan berlakunya kiamat. Tidak akan bangkitnya kiamat sehinggalah bumi Arab, sehinggalah tanah Arab kembali menjadi muruja wa anhara, subur, penuh dengan tumbuhan dan bersungai-sungai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ni Nabi kata dua benda. Yang pertama, negara Arab akan ada sungai dan akan ada tumbuhan hijau tumbuhan menghijau yang subur. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata akan kembali. Maksudnya apa akan kembali? Saya akan hurai insya-Allah. Pertama sekali Nabi kata akan ada sungai dan akan ada tumbuhan di negara Arab. Hari ni kalau tuan-tuan pergi kat Saudi, kalau tuan-tuan terbang di langit Saudi, tuan-tuan akan tengok ada tumpuk-tumpuk bulat warna hijau. Dulu saya pun pelik, saya ingat apa dia ni? Rupanya tu adalah tempat-tempat mereka menanam pokok. Bumi Arab Saudi sekarang ni ada sebahagiannya telah dipenuhi dengan tumbuhan. Kan? Perairan-perairan. Dan kita tak heran kalau satu hari nanti hijau tu bukan ada pada pengairan manusia lagi dah, tetapi ia akan berlaku disebabkan oleh kerana perubahan iklim, perubahan cuaca. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, hatta ta'uda ardul Arab, sehingga bumi Arab kembali menjadi subur dan bersungai. Kenapa Nabi kata kembali? Inilah kuncinya. Kerana bila Nabi kata kembali, sebelum ni pernah subur, sebelum ni pernah bersungai-sungai, kemudian dikering kontang disebabkan perubahan iklim, Nabi kata dia akan kembali subur semula. Bila ahli-ahli geologi hari ini buat kajian dengan apa yang ada, kesan-kesan yang ada di tanah Arab sana, di gurun sana, memang betul saintis hari ini pun buktikan bahawasanya tanah Arab ni dulu memang subur. Kemudian berlakunya perubahan iklim, akhirnya dia menjadi kontang. Okey, baik. Itu merupakan salah satu daripada kebenaran kenabian, kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So banyak lagi hadis-hadis yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita berkenaan dengan munculnya sesuatu sebelum daripada berlakunya kiamat. Antaranya juga ialah Nabi kata sinfan min ummati ataupun sinfan min ahli nar. Kan? Dua golongan daripada kalangan ahli neraka lam arahuma, yang aku tak tengok di zaman ni. Siapa dia? Nisaun qaumun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Satu kaum yang membawa cemeti dan memukul manusia. Orang kata apa? Pembantu kepada pemimpin, pembantu kepada pemerintah yang zalim. Ada tak zaman ni? Ada. Pukul rakyat, zalim pada rakyat, mengampu pemerintah, ada di zaman ni. Begitu juga Nabi bikin nisaun kasiyatun ariyat. Perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, ada juga. Maka disebut oleh Nabi SAW zaman dulu dan muncul di zaman ini.
Banyak lagi hadis-hadis insya-Allah yang kita akan jumpa yang membuktikan tentang kebenaran apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu berlaku seperti mana yang disebut oleh Nabi di zaman ini. Begitu juga tuan-tuan, di antara hikmah Allah Azza wa Jal dan Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada kita berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat ni adalah untuk kita membuat satu plan untuk masa akan datang. Buat plan lah. Macam mana kita nak memperbaiki masyarakat. Tadi saya sebut dah, sebahagian besar daripada petanda-petanda akhir zaman berlaku bukan dengan takdir paksaan sehingga manusia tak ada pilihan lain. Tetapi manusia diberi pilihan untuk merubah, diberi pilihan untuk berpegang dengan kebenaran walaupun pada masa tu orang tak ada dah nak pegang dengan kebenaran. Umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Nabi kata, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariba." Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Maksud Islam mula dalam keadaan yang asing. Orang tak hendak dengan Islam ni pada mula. Di Mekah Islam ni kena tindah belaka. Di Mekah ni orang masuk Islam diseksa, dihina, ditindas, tak dapat tempat. Wasayaudu ghariba, dan dia akan kembali asing seperti mana ia bermula. Kama bada, seperti mana dia bermula maka dia akan kembali jadi macam tu balik. Sebab Islam bermula asing, kemudian bila Islam berjaya membuka kota Mekah, dia menjadi dominan dan akhirnya membina tamadun. Kita tengok tamadun yang dibina di zaman Bani Umayyah, tamadun yang dibina di zaman Bani Abbasiyah. Begitu hebat. Kan? Begitu hebat keadaannya. Tapi dia akan kembali asing. Adakah bila kita baca hadis ni kita kata, "Oh, Nabi kata Islam kembali asing, jadi kita kena tinggalkan Islam lah. Barulah Islam tu jadi asing, barulah kita dikira sebagai orang yang beriman dengan hadis ni." Tak. Ini adalah satu pemahaman yang batil. Sebab di hujung tu Nabi kata, "Fatuba lil ghuraba," maka beruntunglah bagi mereka yang asing. Bukan Nabi nak kata kamu kena jadikan Islam asing. Tak. Kamu kena berpegang dengan Islam bila mana Islam itu ada. Bila mana kamu dah yakini Islam itu benar, kamu kena pegang dengan dia. Walaupun kamu berpegang dengan Islam di zaman orang lain tengok Islam tu asing, kamu tetap kena menjadi asing. Peganglah dengan Islam yang benar, maka beruntunglah bagi orang-orang yang melakukan pembaikan umat pada ketika itu. Antara yang lain Nabi SAW kata, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq." Akan sentiasa ada satu kumpulan kecil daripada kalangan umat aku yang sentiasa zahir di atas kebenaran. Walaupun orang lain tak nak dengan mereka, walaupun orang lain tindas mereka, walaupun orang lain kata mereka tak betul, walaupun orang lain kata mereka ekstremis, walaupun orang lain kata mereka ini jumud, tetapi akan ada setiap zaman satu kumpulan manusia yang berpegang dengan kebenaran, yang berpegang dengan agama, yang berdakwah. Kita tengok di zaman Imam Ahmad umpamanya. Kan tadi Nur Islam Academy dok pasang cerita pasal Imam Ahmad. Bagaimana di zaman dia diseksa, bagaimana di zaman dia ditindas kerana pemerintah pada masa itu memilih mazhab Mu'tazilah yang sesat, yang banyak menggunakan akal sebagai mazhab rasmi, sehingga mengatakan Al-Quran itu makhluk dan sebagainya, sehingga menafikan sifat-sifat Allah. Imam Ahmad sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah bertahan sebagai puak yang mempertahankan kebenaran walaupun dia minoriti, tetapi dia berpegang dengan kebenaran. Jadi orang-orang yang mengetahui berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman ni, paling tidak dia ada semangat untuk melakukan kerja-kerja pembaikan, kerja-kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tak akan tinggalkan kerja ni walaupun dia minoriti. Sebab kadang-kadang ialah orang duk bandingkan view-view kan dalam internet, view konsert lagi banyak pada view dakwah. Jangan jadikan itu sebagai kayu ukur untuk kita seronok ataupun tidak dalam dakwah. Dakwah ini sikit atau ramai orang, tetap kita akan rasa seronok bukan kerana ramainya pengikut,
tetapi kerana kita berjaya menyampaikan kalam Allah dan kalam Rasul. Berapa orang nak ikut pun no big deal. Kalau hari inilah kata saya buka kelas, saya buka kuliah, tiba-tiba ada 5 orang je follow, kita jalan tuan-tuan. Insya-Allah, kerana kebenaran ini bukan terhitung dengan banyaknya pengikut. Kerana nak mengukur kebenaran ni bukan dengan berapa ribu orang follower, berapa glamournya kamu. Kerana kita bukan nak ajak orang untuk memuja peribadi kita dan diri kita. Kita bukan nak ajak orang untuk mengatakan kita glamour, tetapi kita nak mengglamourkan kalam Allah dan kalam Rasul. Dan kalau sampai satu ketika orang tak mau dengar kita lagi dah, kita tetap juga berusaha untuk memperdengarkan kalam Allah dan kalam Rasul kepada manusia supaya mereka dengar. Nah, seperti mana yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina pada peringkat awal dakwah Nabi. Tak ada siapa pun nak dengar pada peringkat awal. Kan tak ada siapa pun nak dengar. Sehingga dengarlah orang-orang Ansar sekejap, orang-orang Ansar sedikit dengar kalam Nabi, dan akhirnya daripada situ Islam itu berkembang dan berkembang. Kerana kita mementingkan kualiti bukan kuantiti. Kita bangga berada di medan dakwah ini. Kita bangga berada di medan dakwah ini walaupun tidak ada orang yang mengikuti kita. Tetapi setelah kita muhasabah betul apa yang kita bawa ini kalam Allah dan kalam Rasul, maka kita jangan susah hati walaupun yang ikut kita tak ramai. No big deal, no problem. Kerana kita bukan nak glamourkan diri kita, kita nak bawa ajaran agama yang betul, sunnah yang sahih, kalam Allah daripada Al-Quran. Begitu juga tuan-tuan, mengetahui berkenaan dengan hadis akhir zaman akan menyebabkan kita akan berasa sabar. Sabar hidup di akhir zaman. Sebab kita dah tahu dah akhir zaman ni memang sukar. Lagi jauh zaman kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lagi besar cabaran kita. Kan? Sebab kadang-kadang nak ajak orang kembali kepada sunnah ni jadi macam susah. Nak ajak orang buat macam mana yang Nabi anjurkan itu, macam mana yang Nabi tunjukkan itu, macam mana yang Nabi sebutkan itu, ada kalanya sukar. Walaupun dari sudut teorinya sepatutnya orang sukalah, sebab kita nak kempen orang amalkan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila tengok di lapangan tak sama seperti mana apa yang kita jangkakan. Tak sama. Jadi apa yang kita perlu buat? Sabar. Kan? Sebab itu ada dalam hadis disebutkan al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilai. Dapat beribadat di zaman kekacauan, di zaman keserabutan, di zaman orang tinggalkan agama, di zaman fitnah berkeliaran, di zaman maksiat berleluasa, tiba-tiba ada orang boleh beribadat pada waktu tu. Tiba-tiba ada orang boleh menyembah Allah pada waktu tu, boleh berpegang dengan agama pada waktu tu. Nabi kata, pahalanya sama seperti hijrah kepadaku. Nampak? Ia memberikan kita kesabaran, memberikan kita ketenangan. Jadi sebab itu, hadis-hadis akhir zaman ni bagus untuk dibaca. Untuk memberikan kita semangat baru. Untuk memberikan kita ruang untuk kita plan apa kita nak buat. Kita nak plan apa yang kita nak buat selepas ni. Kita nak plan apa yang kita nak buat dalam dakwah ini. Insya-Allah tuan-tuan, ia memberikan kita sedikit semangat, sedikit gerak kerja yang teratur apabila kita tahu apa yang akan berlaku, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis akhir zaman. Dan yang keempat, bila kita membaca hadis-hadis akhir zaman ni tuan-tuan, ia memberikan kita petunjuk ataupun memberikan kita satu kesimpulan Allah Azza wa Jal sangat berkuasa ke atas makhluk. Kan? Berkuasa macam mana? Allah boleh mengubah perjalanan alam ini. Daripada matahari terbit daripada timur, Allah Ta'ala boleh ubah jadi terbit pada barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh menjadikan alam ini bergerak tak seperti mana biasa. Allah Azza wa Jal boleh menjadikan batu boleh bercakap. Seperti mana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis kan, la taqumu sa'ah hatta tuqatilul yahud. Ya. Kamu tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu semua orang Islam akan memerangi Yahudi. Sehingga batu pun akan bercakap.
Ya Abdullah, ya Muslim, hadha Yahudi warai, ta'al faqtulhu. Wahai Muslim, wahai Abdullah, marilah belakang aku ada Yahudi, mari datang. Perangi dia. So, kita bila baca tu, kita macam, batu boleh bercakap? Tak mustahil. Batu boleh bercakap. Dengan izin Allah. Allah Ta'ala berkuasa ke atas sesuatu. Jadi bila kita baca hadis-hadis yang seperti ini, kita bertambah beriman kepada Allah, kita bertambah beriman kepada Nabi SAW. Selain daripada kita sabar, kita juga percaya dengan keagungan, kebesaran kudrat Allah Azza wa Jal dalam menjadikan perkara-perkara yang di luar daripada pemikiran kita untuk berlaku, dan akhirnya ia berlaku benar seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di antara faedah juga kita mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman ini adalah untuk para ulama menyebutkan isba' ar-raghabah al-fitriyah lil insan, iaitu nak mengenyangkan fitrah manusia. Minat yang merupakan fitrah manusia untuk tahu benda yang akan datang. Kan, seperti mana saya sebut dalam awal-awal kuliah tadi, kan, manusia ni memang suka meramal benda yang akan datang. Tetapi ramalan ini bukan semuanya dibenarkan oleh Islam. So, siapa yang pergi meramal tilik nasib, jumpa bomo, Islam larang dan Islam haramkan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang pergi jumpa Tok Bomo dan dia membenarkan apa yang dicakap oleh Tok Bomo tu, ia membenarkan apa yang dicakap oleh tukang tilik itu, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi sebut, man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salah 40 lailah. Atau kama qala, sesiapa yang pergi jumpa dengan Tok Bomo, tukang tilik, dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, fasa'alahu an syai', bertanya kepadanya tentang sesuatu, solatnya tak diterima selama 40 tahun. Tapi minat tu ada tak? Minat tu ada, sebab tu Tok Bomo ni laku. Sebab tu Tok Bomo ni ada market dia. Di zaman moden ni pun ada orang percaya. Ada orang yang tertipu juga. Maka Islam telah melorongkan satu lorong yang khas, menyediakan satu lorong yang khas untuk manusia mengenyangkan dirinya terhadap minat sesuatu yang akan berlaku pada masa akan datang, tapi yang syar'i punya. Siapa yang cakap ni? Yang cakap ni manusia yang Allah Ta'ala berikan dia wahyu. Ini bukan ramalan, tetapi ini adalah satu kepastian. Benda ni akan muncul di akhir zaman. Benda ni akan ada di hadapan kamu. Mungkin tak lama lagi, mungkin lama lagi. Kamu kena bersedia dan kamu kena jaga-jaga. Kerana minat manusia untuk tahu benda yang akan datang. Nabi SAW cerita satu-satu perkara. Dan ia juga memberikan semangat kepada pendakwah. Yang mana pendakwah ni, apabila mengetahui Mahdi akan muncul, bila mengetahui Nabi Isa akan muncul, kebenaran akan muncul, akan datanglah semangat kepada dia. Aku kena menyediakan diri aku ni untuk dakwah. Aku kena siapkan diri aku ni untuk dakwah. Aku kena berdakwah. Aku kena ajar manusia berkenaan dengan Quran dan Sunnah. Kenapa? Kerana Imam Mahdi itu dia tak muncul kalau dalam keadaan orang semua jahil belaka. Kan? Sebab itu ada sebahagian ulama dia kata, Imam Mahdi ni dia muncul dalam keadaan orang dah bersedia untuk menerima dia sebagai pemimpin. Dan kalau semua pakat jahil belaka, tak tahu dia ni Imam Mahdi, mungkin dia muncul pun orang tak kenal dia, orang tak hargai dia. Jadi sebab itu, nak menjadikan Imam Mahdi itu muncul, perlu ada suasana yang sesuai untuk menerima dia. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena teruskan usaha, teruskan kerja dakwah, teruskan mengajar masyarakat supaya mereka kenal. Begitu juga bagi tahu kepada masyarakat tentang bahaya Dajjal dan sebagainya. Ya, supaya mereka bersedia. Oh, Dajjal akan muncul dan Dajjal ni dia merosakkan manusia, merosakkan alam, merosakkan agama, dan dia ada kalanya membawa hujah-hujah agama dan ada kuasa pula tu. So manusia akan bersedia. Manusia akan tahu, oh ini ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW yang saya kena jauhi, maka mereka akan jauhi. Ya, dan yang terakhirnya di antara hikmah
Nabi SAW ataupun kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fitan ni, di antara hikmahnya adalah kita mengetahui bagaimana besarnya sumbangan para ulama dalam memelihara khazanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka bila kita tengok hadis-hadis akhir zaman ni, kita akan tahu pada zaman mereka mungkin mereka tak faham hadis ni. Pada zaman mereka mungkin mereka tak tergambar hadis ni, tapi mereka tetap riwayatkan kepada kita amanah ilmu. Ni yang penting ni, amanah ilmu. Kan? Mungkin pada zaman mereka tak nampak ada kesesuaian. Saya bagi contoh di zaman pemerintahan Islam tengah gemilang, pada zaman Bani Umayyah, pada zaman Bani Abbasiyah, pada zaman Uthmaniyah tu sendiri pun orang Yahudi tu taklah besar sangat pengaruh dia. Taklah kuat. Bahkan Yahudi ni betul-betul mendapat pelindungan sejak dalam sejarah kita. Yang betul-betul dapat pelindungan, the golden age of the Jewish people adalah pada zaman pemerintahan Islam. Pada masa itulah mereka diberikan pembelaan. Pada zaman itulah mereka berjaya menghasilkan karya-karya, rabai-rabai mereka berjaya menghasilkan karya-karya yang bagus kerana mereka tak ditindas. Mereka diberikan pelindungan. Mereka hidup di zaman kerajaan lain, mereka ditindas. Pada zaman Rom mereka ditindas, pada zaman orang kata apa, Parsi mereka disembelih, masuk zaman pemerintahan Hitler pun mereka dibunuh. Kan? Bila Nabi SAW menyebutkan tentang hadis tidak akan berlaku kiamat melainkan apabila kamu akan memerangi orang-orang Yahudi, mungkin pada zaman tu perawi-perawi hadis macam ya ke kita akan perang dengan orang Yahudi? Orang Yahudi kita halau je. Nabi halau puak-puak Yahudi yang berada di Madinah. Kan Nabi halau puak-puak Yahudi yang berperang, yang apa ni kita kata mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW. Mereka keluar daripada Madinah dalam keadaan yang hina. Tak ada kekuatan mereka ni. Masuk zaman Bani Umayyah, masuk zaman Bani Abbasiyah, tak ada pun orang Yahudi ni menunjukkan kekuasaannya. Tapi para ulama dengan amanah ilmu yang mereka ada, mereka tak sembunyikan hadis ni dengan kata hadis ni tak relevan pun. Kan tak ada pun Yahudi di zaman ni yang kita nak perang macam dia orang pun kena tindas. Tapi disebabkan amanah ilmu mereka, mereka meriwayatkan hadis seperti mana yang Nabi sebut. Mereka saring betul-betul dan mereka sampaikan kepada kita yang mana yang sahih, yang mana yang sabit daripada Nabi SAW. Dan hari ini kita percaya betul lah yang kita di akhir zaman nanti akan bergaduh, akan berperang dengan orang Yahudi. Sebab apa? Sebab kita tengok apa yang dilakukan oleh Zionis pada hari ini. Dekat Palestin. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi hari ini di Palestin. Menindas orang Islam. Maka kita percaya, betul lah. Seperti mana yang Nabi SAW sebutkan. Maksudnya apa yang Nabi SAW sebutkan itu tak lari jauh dengan apa yang kita lihat hari ini. Kan? Kita akan berperang. Cuma tak seperti mana yang Nabi sebut lagi lah. Sebab zaman ni Nabi kata kita berperang ni semua akan bantu kita. Termasuk batu pun akan bantu. Tapi heran tak kalau kita akan berperang dengan orang Yahudi? Tak heran. Sebab apa? Sebab Nabi dah bagi tahu dah. Zaman Nabi mungkin tak nampak kesesuaiannya. Zaman Nabi mungkin tak nampak kebenarannya. Walaupun mereka percaya, tapi tak boleh bayang lagi kebenarannya. Tapi hari ini nampak betul lah. Hari ini telah nampak seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang memang orang Yahudi ni ada sifat melampau. Yang mana puak-puak Zionis ni memang ada sifat suka menindas orang lain. Bukan kata orang Islam aja yang mula nampak. Hari ini orang yang bukan Islam, orang Kristian pun dah mula nampak bagaimana mereka itu menindas orang Islam yang tak kacau pun mereka. Tiba-tiba datang rampas tanah orang Palestin. Tiba-tiba datang rampas rumah orang Palestin. Ini semua adalah benda yang kita tak mungkin bayang kalau kita hidup 1000 tahun yang dulu. Tapi Nabi SAW telah menyebutkannya di dalam hadis. Nabi SAW dah sebut benda ni ribuan tahun dulu. Yang hari ni bila kita baca kita nampak kewajarannya. Hari ni bila kita baca kita nampak kebenarannya. Tidak ada lain melainkan kita akan bertambah iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, dan kita akan menghormati ulama-ulama kita yang telah berusaha seikhlas mungkin untuk menyampaikan dalil hadis kepada kita, walaupun pada zaman itu mereka tidak nampak lagi
kewajarannya. Tapi oleh kerana hadis itu sahih daripada Nabi, mereka tetap sampaikan kepada kita, tuan-tuan. Nak bagi tahu, ulama-ulama Islam ini tidak ada bias di dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan hadis kepada kita. Para ulama selain daripada membincangkan berkaitan dengan hikmah, tentang hikmah mempelajari hadis-hadis akhir zaman, mereka juga ada menyebutkan berkenaan dengan mereka ada juga menyebutkan tentang disiplin dalam nak memahami hadis akhir zaman dan disiplin bagaimana nak berinteraksi dengan hadis akhir zaman. Ya. Di sana ada beberapa perkara yang disebutkan oleh ulama sebagai disiplin. Nak faham hadis akhir zaman, nak berinteraksi dengan hadis akhir zaman, ada disiplin yang perlu kita ikuti, ada disiplin yang perlu untuk kita patuhi, supaya kita tak menundukkan dalil-dalil akhir zaman ni semata-mata untuk memenuhi pandangan kita semata-mata. Di sana para ulama letakkan beberapa kaedah. InsyaAllah nanti bila sampai kepada kuliah yang kedua kita nanti bulan 1, insya-Allah tuan-tuan dah ada kitab, dah beli dah buku, kita akan baca satu persatu disiplin yang disebutkan oleh para ulama ketika mana nak berinteraksi dengan hadis akhir zaman. Boleh tak kita nak kaitkan hadis ni dengan peristiwa yang berlaku di zaman kita? Boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Tetapi boleh itu bukan boleh secara mutlak. Boleh itu diikatkan dengan disiplin-disiplin yang lain. Supaya hadis-hadis akhir zaman ni tak jadi mainan kita untuk kita menguatkan pandangan kita semata-mata. Sebaliknya, kita gunakan hadis-hadis ni di tempat yang betul, kita tak seleweng maknanya. Sebab kita tengok macam-macam sekarang ni. Kan orang duk kata ini konspirasi, ini agenda Dajjal. Lama-lama orang yang tak ada kaitan dengan konspirasi pun dituduh sebagai ejen Freemason, dituduh sebagai ejen Illuminati tanpa disiplin. Ini adalah satu perkara yang tak wajar untuk berlaku. Bukan masalah, tak jadi masalah kalau kita nak melabel orang, tapi pastikan sebelum label itu ada bukti yang kukuh. Bukan label dengan sangkaan, bukan label secara zalim. Ini benda yang tak dibenarkan di dalam agama. Ini benda yang sepatutnya kita elakkan, sepatutnya kita tinggalkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini dulu. Kita tengok pada soalan, kita sambung kuliah kita pada bulan 1 nanti insya-Allah. Baik. Saya tengok soalan lah, kalau ada soalan ataupun komentar ataupun pembetulan apa-apa saya salah di mana-mana, ya, insya-Allah boleh bagi tahu lah. Baik. Oh, banyak soalan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta pencerahan berkenaan riwayat hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih takuti ke atas umat baginda adalah para pemimpin yang menyesatkan berbanding Dajjal. Mohon jelaskan. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Allah yubarik fikum wa antum fajazakumullahu khair. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Sanad dia sebahagiannya dhaif.
Tetapi sebahagian ulama seperti Syekh Arnaud mengatakan sanad dia banyak, jalur dia banyak, maka dia terangkat menjadi hadis yang hasan. Maksudnya hadis ini adalah hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan yang paling aku takut ke atas umat aku ni bukan dajjal sangat, tetapi yang paling aku takut ialah imam-imam ataupun pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ada sebahagian ulama kata yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, perkara yang paling aku takut berlaku ke atas kamu bukan dajjal tetapi imam-imam yang menyesatkan ataupun pemimpin yang menyesatkan tu adalah Nabi tujukan hadis itu kepada para sahabat. Ada yang kata begitu, seperti saya lupa dah nama ulama tu, tapi dia kata yang dimaksudkan itu Nabi tujukan kepada para sahabat kerana imam yang menyesatkan itu ataupun imam yang zalim, imam yang berada di atas bid'ah lebih dekat dengan sahabat berbanding zaman Dajjal. Ada yang kata begitu. Ya, ada juga yang kata di antara imam yang menyesatkan dan Dajjal tu fitnah yang besar. Ya, fitnah yang besar. Tetapi dari sudut pegangan agama, pemimpin yang sesat tapi menggunakan orang kata apa menggunakan lambang Islam itu lebih menakutkan. Kerana Dajjal ini dia ada tanda dia. Nabi SAW telah bagi tahu tanda-tanda dia. Berbeza dengan imam-imam atau pemimpin yang menyesatkan ni, dia tak ada tanda pun, tak ada tanda pun kat dahi dia, mata dia pun tak buta sebelah, kan? Jadi bila mereka merosakkan agama, orang akan susah nak kenal pasti kesesatan yang mereka bawa, bid'ah yang mereka bawa. Oleh kerana itu Nabi kata, ya, orang yang menggunakan nama agama tetapi menyesatkan itu lebih bahaya daripada Dajjal, kerana Dajjal tu mengaku Tuhan. Jadi orang yang beriman tahu dia bukan Tuhan kerana dia dah buta sebelah mata. Itulah taujihat ataupun kita kata takwilan yang diberikan oleh para ulama. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa pendapat doktor tentang konsert di Riyadh, Saudi Arabia yang saya tergelak apabila mereka mengaitkan dengan Wahabi dalam hal ini kerana konsert itu berlaku ketika bulan Rabiul Awal, dan apa kaitan dengan hadis Nabi bumi Najat dari riwayat Ibnu Umar? Pertama sekali, riwayat Najat itu ada ulama beza. Ada yang kata memang Najat di Arab Saudi, ada yang kata Najat tu tanah tinggi termasuk Iraq sekali. Tapi berkaitan dengan konsert ni, pertama saya bukan pengkagum negara Arab Saudi lah, banyak juga benda yang Arab Saudi buat kita kritik, tetapi kita kena adil lah. Ya, kalaulah kata kita membantah konsert di mana-mana pun, kita kena bantah konsert di Saudi. Dulu saya pernah sebut kepada kawan-kawan yang orang kata apa pro sangat pada Saudi ni, saya kata satu hari nanti Saudi akan buat benda yang tak sesuai, adakah kamu pada masa itu akan kritik? Hari ini mereka dah mula kritik. Alhamdulillah. Ya? Itu yang pertama. Yang keduanya, bila pemerintah buat konsert, buat maksiat apa semua ni, memang salah pemerintah lah. Adakah satu aliran dikira salah? Tak boleh juga cakap macam tu, kerana kita dikira zalim lah. Sebab di Malaysia ni umpamanya mazhab Syafi'i. Kan? Malaysia ni mazhab Syafi'i. Kebanyakan pejabat agama berpegang kepada mazhab Asy'ariyah. Ada tak konsert di Malaysia? Ada konsert di Malaysia. Ada tak maksiat di Malaysia? Ada maksiat di Malaysia. Ada mazhab Syafi'i ke salah? Tak, bukan mazhab Syafi'i salah. Asy'ariyah ke salah? Bukan Asy'ariyah salah. Di Mesir umpamanya ada tarian geli, ada rasuah, adanya apa ni orang kata korupsi di mana-mana. Adakah itu salah Al-Azhar? Dah tentulah bukan. Sama jugalah di Saudi tu ada orang yang jahat. Tapi adakah ulama'nya yang salah? Tak. Bukan salah ulama'nya dah tegur dah. Dah ada yang masuk penjara pun. Jadi sebab itu kita jangan melampau bila berbeza pendapat. Kalau puak kita buat, negara yang kita sanjung buat, oh ini tak ada kaitan dengan aliran, ni memang pemimpin dia jahat. Tapi kalau negara lain buat, aliran lain buat, oh kita kaitkan pula dengan aliran dia. Tak, kita kata maksiat. Ada orang tanya ni bid'ah ke tak? Tak, ini bukan bid'ah, ni maksiat. Clear maksiat. Kerana keburukan yang dibawa itu dengan apa ni bercampur lelaki dan perempuan dengan
adanya konsert-konsert yang tidak patuh kepada orang kata apa, patuh kepada syariat, maka ini adalah benda yang kita tak setuju sampai bila-bila pun, ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kita nak tahu kita betul-betul dah bertaubat dari dosa? Kerana ada kalanya kita memang nak bertaubat tapi kita tak menangis. Ada kalanya menyesal tapi ada kalanya terfikir, betul ke kita menyesal? Tak nak buat dah dosa tu tapi ada kalanya ada godaan suruh buat baik. Mohon nasihat. Um, Pertama sekali para ulama menyebutkan, Imam Nawawi juga menyebutkan, di antara syarat nak bertaubat dengan apabila dosa itu melibatkan dosa kita dengan Allah, 3 syarat. Yang pertama, tinggalkan perbuatan tu. Yang kedua, menyesal dengan apa yang kita dah buat. Yang ketiga, azam tak mau buat lagi. Menyesal dengan apa yang dibuat itu, yang apa yang kita dah buat dulu, um, tak semestinya menangis, tapi kalau kita teringat, kita akan rasa bodohnya aku pada zaman tu. Bila kita teringat, kita macam kita tak happy, kita tak berbangga dengan apa yang kita dah buat dulu. Itu dah dikira sebagai menyesal. Menangis ni sebagai salah satu tanda pada penyesalan. Macam mana kita nak tahu kita dah bertaubat ke belum? Bila ada 3 syarat ni, kira kita dah bertaubat lah. Tapi ustaz, keinginan untuk buat akan datang tu ada lagi. Keinginan untuk buat akan datang tu, itu godaan syaitan yang kita kena istighfar. Kita kena minta perlindungan daripada Allah. Kita kena minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Keinginan tu memang datang. Bahkan para ulama menyebutkan, ya, para ulama menyebutkan, kalau kita dah bertaubat, dah cukup 3 rukun, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kemudian lepas pada tu, kita buat balik dosa yang sama. Dosa yang lama tak kembali dah. Dosa yang baru perlu bertaubat. Dosa yang baru kita buat tu, kita perlu bertaubat daripadanya. Jadi nak bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun. Sebab itu jangan ada rasa ragu-ragu. Kerana kadang-kadang ada orang dia tak nak bertaubat. Sebab apa? Sebab dia kata macam, aku taubat ni Tuhan terima ke tak? Itu syaitan punya mainan. Bisikan syaitan yang nak menjauhkan diri kita daripada taubat. Bila kita bertaubat, kita perlu ada sangka baik pada Tuhan. Yang kata pada ihsanudzan billah, ihsanudzan billah, memperbaiki sangkaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ini Maha Pengampun, Allah Ta'ala ini Maha Pemurah. Allah Ta'ala pernah mengampunkan orang yang lebih dahsyat dosanya daripada kita. Jadi kita kena sentiasa mengharapkan dan bersangka baik Allah Ta'ala akan terima juga taubat kita. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika seseorang itu melakukan perkara dosa tapi dia tak tahu pun apa yang dilakukan itu adalah satu dosa, adakah dia berdosa atau tidak? Kena tengok dosa apa yang dia buat. Ada dosa yang dianggap sebagai ma'lum minaddin bidarurah, benda yang mesti tahu. Zina. Orang yang bodoh macam mana pun dalam agama Islam ni dia mesti tahu. Jadi kalau orang tu dia tak tahu, zina berdosa, saya ingat tak berdosa, maka dia tak diberikan uzur. Dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada dosa yang memang dia jahil betul dan dia berikan uzuran di atas kejahilan dia. Kan dia baru masuk Islam umpamanya, maka yang ni dia tak berdosa lah. Dia kena menuntut ilmu pula lah, kan. Okey. Maksudnya kena tengok dosa jenis apa yang dia buat, kejahilan apa yang dia boleh kejahilan apa yang dia telah diberikan uzur ataupun tidak. Baik. Ni semua dah tanya berkenaan dengan hadis pasal Dajjal apa, kita sabar tuan-tuan, kita belum masuk bab lagi. Ya. Saya tak jawablah soalan-soalan yang berkenaan dengan Dajjal dan sebagainya. Ya, kita akan masuk bab tu nanti insya-Allah. Kalau tuan-tuan follow kuliah ni nanti akan jumpa lah bab tu. Kalau semua ni jawab dalam kuliah ni, tak orang kata habislah kuliah kan. Insya-Allah panjanglah kalau saya nak jawab sesuatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seronoknya kalau ustaz dapat publish buku senaraikan hadiah-hadiah akhir zaman untuk bagi semangat pada kita. Jazakumullah khair wa antum jazakumullah khair. Insya-Allah saya akan cuba untuk usaha kumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman dan syarahnya sekali insya-Allah. Ya.
Ada yang minta gambar buku dan sebagainya, nanti tuan-tuan boleh klik kat link yang saya bagi tu. Di sana akan nampak buku tu. Baik. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Kalau dah tak PKP, kuliah tetap online ke atau dah tak online lagi? Saya ni tak boleh ceramah dalam masjid di negeri yang kata apa, di banyak negeri, sebab dia orang tak bagi saya tauliah. Jadi kuliah saya online je lah. Kecuali di Perlis dan sebagainya. InsyaAllah kita akan buat online jugalah. Cuma ada yang tanya ni, dia kata kalau kuliah online ni macam mana dia punya kelebihan tu? Dapat tak naungan malaikat dan sebagainya? Kita mengharapkan agar dapat lah. Kita mengharapkan agar dapat, kerana ni salah satu daripada cara baru dalam menuntut ilmu yang lebih memudahkan. Ya, adakah perlu menuntut aurat waktu datang kuliah agama ni? Dah kalau tak ada orang kiri kanan kita yang ada suami kita saja, taklah jadi tuntutan untuk menutup aurat. Tak jadi tuntutan lah, boleh untuk tidak menutup aurat, tapi kena pastikanlah dalam tu semua orang yang halal melihat aurat kita. Itulah lebih kurang saya boleh jawab pada soalan-soalan pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih banyak pada semua, pada Kak Lin, pada Datuk Ayub, pada Nur Islam Academy, pada tim Nur Islam Academy yang berusaha setiap masa untuk melakukan kuliah-kuliah agama. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa bulan 1 nanti dengan orang kata apa, membaca buku Nihayatul Alam ataupun pengakhiran bagi dunia ini, insya-Allah. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.